Jadi sebelum tuan-tuan dan puan-puan buat penempahan, tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu apa dia purchase contract. Pihak MUIS telah mewajibkan semua jemaah mengetahui HPPC. Apa tu? Purchase Contract, ya. Hajj Package Purchase Contract. Package Purchase Contract. Oh, panjang dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Kalau saya nak panjang baca semua tu memanglah tak habis, tapi saya ringkaskan sekarang. Jadi pertama, tuan-tuan mesti dapat kelulusan kota MUIS. Kemudian pasport semua kena dapat, visa semua kena siap ada ya. Kemudian pasport kena hidup 6 bulan sebelum kita belayar. Dan kemudian 4 muka surat kosong ya. Dan kemudian serahkan dokumen itu semua kepada pihak syarikat travel agent yang tuan-tuan tempah. Dan kemudian tuan-tuan telah memahami akan syarat-syarat terms and condition di dalam package Hajj purchase ini ya. Kemudian tuan-tuan mesti mengikuti apa yang ditetapkan oleh pengurusan tentang visa. Dan kemudian package ini termasuk apa yang telah disebut dalam package ini, daripada tempat penginapan, makan minum dan pengangkutan di Arab Saudi, harga juga termasuk cukai-cukai ya. Semua dah termasuklah ya. Dan termasuk juga dengan EMA. Apa tu EMA? EMA itu iaitu Emergency Medical Assistant, bantuan perubatan kecemasan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan sakit, masuk hospital, tak kena bayar apa-apa lagi sebab semua dah masuk dalam insurans. Dan kalau ada perlu perubatan-perubatan ekstra pun tak kena bayar. Melainkan kalau dialisis, kemoterapi, itu kena bayar ekstra. Itu bayar sendirilah itu ya. Kalau ada orang kidney problem kan nak kena dialisis, itu kena bayar ekstra. Berapa Ustaz dialisis ni? Lebih kurang antara 650 sampai 1,000 untuk satu kali sesi. Itu rial lah, in rial ya. Antara 650 sampai 1,000 rial. Dan demikian juga perkhidmatan perubatan MUIS pun disiapkan, dan juga perkhidmatan AMTAS pun disiapkan. Dan kemudian package tidak termasuk. Apa tak termasuk? Tak masuk tiket pesawat. Jadi package yang Ustaz sebut harga nampak macam murah. Betul, tapi tak masuk pesawat lagi. Pesawat, berapa harga pesawat? Tahun yang baru lepas ni, harga pesawat dalam 2,650, 2,700. Tahun ini Allahu alam. Mungkin ada naik sikit, mungkin ada turun sikit, kita pun tak boleh cakap. Tapi anggarannya macam itulah ya, anggarannya macam tu. Dan tak masuk juga iaitu masyair. Apa tu masyair? Masyair itu kos Arafah, Muzdalifah, Mina, Muaisim. Maknanya kalau sekiranya kita pergi Arafah, pakai kemah, ada makan minum, pergi Mina, ada tempat ke Arafah, ada makan minum, ada kemah. Semua tu tak masuk lagi harga dia. Habis berapa harga dia Ustaz? Tahun yang lepas, tahun baru haji lepas ini, dalam 2,000, kita kata dalam 3,000 lah. Dalam 3,000. Jadi kalau sekiranya tahun ini, Allahu alam. Mungkin dia naik, mungkin dia turun, kita pun tak boleh cakap. Jadi kalau sekiranya dianggarkan antara 6 sampai 8,000. Antara 6 sampai 5,000. Mungkin tak sampai 6,000 lah. Tapi mungkin maksimum 6 ataupun lebih sikit. Itu pun tengok pada keadaan. Habis ini dua perkara. Flight sama masyair belum lagi masuk dalam harga package. Nanti bila sudah dapat keputusannya berapa harga-harga ini semua, nanti MUIS akan maklumkan, dan kami pun pihak travel agent pun akan maklumkan pada jemaah, baru jemaah buatkan pembayaran dengan secara total yang sempurna. Dan demikian juga tak masuk dalam harga dam. Harga dam tuan-tuan buat haji tamattu atau ada buat salah dalam masa haji, itu kena bayar nanti di Mekah, kena bayar ya. Dan segala perbelanjaan barangan kegunaan peribadi. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan misal kata nak pakai wheelchair, Ustaz saya nak pakai wheelchair Ustaz. Wheelchair kena tolak, orang tolak tu kena bayar upah 600 ke 400 ke 300. Itu bayar di tanah suci. Bila kita pakai, kita panggil orang tolak, kau bayar. Ataupun kita Ustaz saya daripada Arafah, Muzdalifah, Mina tu nak pergi jalan kaki 3 km. Ustaz dia sebut dah 3 km tu. Nah, macam mana Ustaz saya nak pakai wheelchair? Itu mungkin upain dalam 1,000 rial. Mungkin 1,000 rial. Itu semua tak masuk dalam harga package. Itu nanti kita akan bincangkan nanti di Tanah Suci. Jadi kalau ada orang bertanya, kita akan bagi tahu lebih kurang anggarannya dalam 1,000 rial. Macam itulah tuan-tuan dan puan-puan ya.
Perbelanjaan perubatan yang ekstra seperti chemoterapi dan dialisis semua tu perlulah bawa wang lebih sikit. Dan demikian juga lah ya, kalau sekiranya sanggup hati tuan-tuan nak bayar tips driver ke ustaz-ustaz kat sana ke, itu terserahlah masing-masing ya. Dan begitu juga barang ekstra luggage tuan-tuan, ekstra beratnya tuan-tuan kena bayar sendirilah ya. Jangan bebankan pada pegawai kami pula ya. Sebab ini kita dah masukkan dalam kontrak. Jadi kalau tuan-tuan dah tahu kontrak ini hanya boleh bawa 40 kg. Tuan-tuan bawa 60 kg. Tuan-tuan bayarlah lagi 20 kg ekstra. Ya, jangan cakap tak tahu pula. Ya, maaf tuan-tuan ya. Dan demikian pula ya, bayaran vaksin. Tuan-tuan kena ambil vaksin, kena ambil inokulasi. Apa vaksin yang kita wajib? Yang wajib meningitis dan influenza. Tapi digalakkan iaitu pneumokokal. Itu semua nanti kita akan terangkan kemudian apabila sampai masanya ya. Sekarang nak terangkan terlalu panjang masa pula ya. Dan begitulah pula ya, kalau sekiranya ada tambahan bayaran, tuan-tuan duduk di Mekah ada kena sakit, kena duduk lama kat hotel, itu tuan-tuan kena bayar sendirilah ekstra ya. Dan insurans perjalanan. Insurans perjalanan ini ada dua. Satu travel inconvenient. Travel inconvenient tu apa dia? Flight delay atau beg hilang. Itu dah termasuk dalam insurans kami. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masalah lain pula, misal kata cancel, last minute cancel pasal apa? Pasal anak-anak nak kahwin, pasal masalah rumah tangga. Itu kita tak dapat refund. Itu insurans tak dapat refund. Jadi kalau macam tu, tuan-tuan nak ambil extra insurans, boleh silakan. Nak ambil second extra insurans, silakan. Kita tak ada apa-apa halangannya ya. Tapi kalau sekiranya tuan-tuan jatuh sakit, last minute jatuh sakit, ada surat daripada doktor kata not fit to travel, itu di cover oleh insurans. Ataupun suami meninggal, isteri dalam iddah, itu di cover oleh insurans ya. Travel insurance. Dan jadual pembayaran. Macam mana Ustaz kita nak buat bayaran ni? 80% daripada tanggal 29 November sampai 10 Disember. 80%. Kalau sekiranya harga paket 10,000, tuan-tuan kena bayar 8,000 daripada hari ini sampai 10 Disember. Tempoh dia tu. Ustaz, hari ini saya tak bawa duit banyak lah. Tak payah susah hati. Dalam hari ini tuan-tuan boleh bayar masuk cincin dulu. Masuk cincin? Masuk cincin lah. Kira meminang lah dulu. Berapa tu Ustaz? 1,000 ke, 2,000 ke? Buat pay now ke? Buat pakai net ke? Transfer ke? Kalau nanti sebelum 10 Disember, komplitkan 80% tu. Jadi hari ini bawa 2,000. Okey 2,000. Awak kena bayar patut 8,000. Lagi 6,000. Nanti sebelum hujung minggu depan hari Ahad depan dah 10 Disember tuan-tuan. Sebelum hujung minggu depan datang office ataupun datang kepada transfer kami wangnya dan kemudian mesej kepada kami. InsyaAllah. Itu caranya tuan-tuan ya. Dan demikian pula bayaran penuh untuk masyair dan tiket pesawat pada 5 Januari. Jadi kami harap dalam bulan Disember ni kita dapat selesaikan harga-harga masyair dengan harga flight dan kita dapat umumkan kepada semua jemaah. Jadi bila jemaah dah tahu, daripada mula 5 Januari sampai 15 Januari, ini date-nya 10 dalam tempoh 10 hari, jemaah kena bayar full 100% harga flight dan harga masyair. Mungkin ada orang dia tak dapat hadirkan wang selepuk pada saat ini. Kenapa? Kerana dia adalah dia punya simpanan dia, maturity dia, duit dia masak dalam dia fixed deposit dia. Okey, kita bagi tempoh. Tempoh sampai bila? Bila yang dia boleh masak dia. Tapi dia mesti buat bayaran at least 22,000 atau 4,000 atau 5,000, berapa yang dia mampu. Tapi jangan dia bohong lah. Takkan nak pergi haji nak bohong pula. Haji apa tu kan? Tak dapat haji mabrur macam tu. Tapi genuine case lah kalau betul-betul dia genuine case. Macam tu tuan-tuan. Dan harga balance 20% itu dibayarnya bila? Iaitu 45 hari sebelum kita berangkat. Bila 45 hari tu Ustaz? 27 April. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi jadual pembayaran boleh berubah kalau sekiranya pihak Saudi dia naikkan harga serta-merta. Naik harga kadang-kadang berubah. Itu perkara yang jarang berlaku. Kadang-kadang pun tak berlaku juga. Tapi kalau berlaku, kita akan bagi tahu pada jemaah lah ya. Dan demikian juga keberangkatan tertakluk pada pembayaran. Jika gagal, bayaran pembatalan dikenakan.
tuan-tuan dah bayar 4,000, kemudian last minute, ustaz saya tak boleh cover lah, harga package saya tak dapat pergilah. Habis macam mana ni, sekarang dah last minute ni. Jadi terpaksa lah kita kenakan dia punya cancellation fees. Berapa cancellation fees tu? Cancellation fees tu akan saya sebutkan sini ya. Jadi Muiz mengharapkan jemaah jangan bayar penuh. Jangan bayar 100% lagi. Bayar ikut schedule yang telah ditetapkan oleh Muiz. 80%, 20% ya. Bayaran pembatalan. Kalau sekiranya berlaku cancellation. $200 akan dipotong oleh GSA jika berlaku pembatalan dalam tempoh 7 hari daripada mendaftar. Hari ini tuan-tuan daftar. Lepas tak sampai seminggu, tuan-tuan pun berubah fikiran. Nampaknya aku tak dapat cuti lah. Cuti bos tak luluskan. Terpaksa batalkan. Dia batalkan. Habis kita pulangkan duitnya, melainkan potong $200 saja administrasi fees, ya. Itu kalau itu akan berlaku jika dia batal sebelum 7 hari. Dan 80% daripada harga package akan dipotong. Kalau dia batalkan dalam tempoh 45 hari sebelum berangkat. 45 hari, 1 bulan setengah sebelum berangkat, dia pun kata, ustaz saya tak dapat berhenti lah. Kenapa? Saya ada problem lah. Saya masalah tak habis lagi. Ada mahkamah court, ada Masya Allah. Habis macam mana? Habis duit kita dah bayar lah. Hotel kita dah bayar, flight kita dah bayar semua. Habis macam mana? Kita hanya pulangkan, kita terpaksa potong 80% dan 20% kita pulangkan dia. 80% ini pun kalau sekiranya hotel tak pulangkan. Kalau hotel pulangkan, kalau flight pun pulangkan, kita bagi balik juga lah pada jemaah ya. Kita pun tak mau ambil duit jemaah ya. Tapi tengoklah kepada keadaan ya. Dan tiada pulangan, maknanya cancel 100% cancellation fees kalau dia batalkan 30 hari sebelum belayar. Sebelum belayar sebulan, dia pun kata, sorry ustaz, saya tak boleh teruskan haji tahun ini kerana ada masalah saya. Kalau gitu, awak punya bayaran semua hangus. Tapi dalam masa sama juga seperti mana saya sebut tadi, kita pun bertimbang rasa kalau pihak hotel pulangkan duit, pihak muasasah keluar pulangkan duit, kita akan pulangkan kepada jemaah ya. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau sekiranya masalah tiket pesawat, itu terletak pada pesawat punya terms and condition. Terms and condition pesawat ni kadang-kadang dia makan 3 bulan, kadang masuk 6 bulan untuk nak pulangkan, nak refundkan wang jemaah tu sendiri ya. Jadi begitulah di tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Dan begitu juga penukaran tempahan oleh GSA. Jadi kalau GSA travel agent misal kata kita dah buat penempahan hotel ini, tapi at last hotel itu dah overbook, terpaksa kita ambil hotel sebelah dia. Kita terpaksa tulis surat pada Muiz luluskan, baru kita boleh pindahkan jemaah ke hotel sebelah. Ini kalau berlaku demikian. Kalau tidak berlaku tak adalah ya. Jika ada perubahan perjalanan dalam program haji anda bersebab dari tindakan pihaknya di luar bidang kuasa GSA, seperti syarikat penerbangan, pihak penerbangan tak datang, ataupun sebarang penguasa seperti Saudi Arabia, dia tutup, dia tak boleh terima jemaah haji lagi, ataupun pihak GSA tidak dapat bertanggungjawab untuk segala pampasan. Ini kita pun bimbang juga berlaku peperangan yang sedang berlaku di Palestin. Kita doalah mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keamanan insyaAllah. Tapi kalau berlaku peperangan ini berterusan, kalaulah sekiranya pintu penerbangan ditutup, tak dapat berterbang ke Tanah Suci, kita pun pernah bertanya juga kepada pihak hotel, macam mana ni kalau sekiranya perang ni melarat sampai ke sini. Dia kata kita akan simpan duit anda, boleh gunakan untuk future punya group ataupun kita pulangkan. Jadi kita pun play safe jugalah, alhamdulillah. Jadi itulah. Jadi jemaah-jemaah pun kena faham juga keadaan ini berlaku. Kalau sekiranya di luar kuasa kita lah, bukan kita punya rancangan, tapi berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala. Berlaku peperangan, berlaku gempa bumi, na'udzubillah min zalik, berlaku malapetaka dunia, dan kita tak dapat tunaikan haji, di luar pada kuasa kita, mana pihak PJC pun tak dapat melakukan apa-apa. Maksudnya, tak dapatlah nak buat pulangan kepada jemaah, nak buat refund pun tak boleh. Tapi jemaah pun kena faham. Sebab tu kita kena banyak doa kepada Allah Ta'ala. Mudahkan perjalanan kita, selamatkan perjalanan kita, dan supaya kita dapat haji yang mabrur, dan dapat pergi dan balik yang aman dan selamat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan sedikit daripada kita punya HPPC, Hajj Package Purchase Contract.
yang di mana tuan-tuan akan kami berikan setiap para jemaah yang mendaftar dengan kami akan berikan satu kopi untuk dia buat bacaannya, dan kemudian ada last page sekali dia kena buatlah sign. Setiap muka surat ni dia kena sign, dan kemudian last page pun dia kena sign. Last page dia sign tu adalah dia tuliskan nama dia atau dia pilih package mana. Sebelah ni last page. Last page dia pilih package Taiba ke Marwah 1 ke Marwah 2. Kemudian di situ berapa harga package-nya. 10,000 ke 12,000 ke ya. Dia nak double ke triple ke kuat ke kan. Kemudian kalau sekiranya package Taiba Mekah dia tak ada. Jadi Marwah Rotana kita cancel saja. Dan kemudian di sini kalau dia duduk Shisha dia nak 2 orang sebilik ditambah 1,000. Atau 3 orang sebilik 350. Kalau 4 orang dia tak kena bayar apa-apa tambahan. Jadi di sini ada paket, ada harga paket pesawat. Pesawat belum lagi keluar, jadi kita kosongkan dulu. Masyair pun belum keluar, kita kosongkan dulu. Jadi yang sudah tertera di sini AMTAS dan MUIS dan EMA, Emergency Medical Cost. Inilah dia tertera. Kemudian bayaran tambahan tu apa Ustaz? Yang kalau kita nak ambil Kaabah view ataupun kita nak ambil double dalam bilik Shisha, itu pegawai saya akan tuliskan di sini. Dan jumlah totalnya kita tak boleh tulis lagi sebab apa? Kita ada lagi dua perkara yang belum selesai lagi, iaitu flight dengan masyair. Kemudian jemaah sign. Kalau suami isteri satu slot, satu suami, satu isteri. Nah, IC number dia dan kemudian signature dia dan date dia. Itu dia punya. Dan kemudian kita akan fotokopikan ini. Yang tuan-tuan sign ini kita akan fotokopi. Kita akan bagi tuan-tuan fotokopinya. Jadi tuan-tuan tahu apa yang tuan-tuan sudah tempah dan tuan-tuan sudah bayar. Dan kemudian lepas tu tuan-tuan dan puan-puan pun perlulah membuatkan mengetahui bayarannya. Bayarannya sebagaimana saya telah sebutkan tadi. Kita akan bagikan jadual bayarannya seperti mana sekarang ini. Harga package berapa, 80% berapa dan 20% itu berapa untuk package Marwah 2, untuk package Marwah 1, untuk package Taibah. Ya, semua kita dah siapkan dan kita akan beri pada jemaah.